Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita akan sambung hari ni. Kita dah habis hampir separuh lah yang semalam tu ya. So kalau kita belah ni kepada dua, ni separuh-separuh. Cuma semalam kita baru sampai nombor 5 ni lah. Okey, ketaksamaan kuadratik. Cara nak selesai dia ada banyak kaedah. Tapi sebab dia kuadratik, okey, dia boleh guna kaedah jadual boleh. Dekat sekolah mungkin belajar jadual, pelajar boleh guna kaedah graf. Cuma di sekolah saya tak tahu nama spesifik dia apalah. Okey. Untuk kita melukis, sebab graf kita adalah graf yang simple, kuadratik. Kuadratik ni dia ada dua sahaja bentuk. Yang pertama, bentuk masam. Yang kedua, bentuk senyum. Okey, bergantung kepada nilai A. Jadi, bila kita ada graf yang contohnya masam dengan senyum, okey. Okey, saya betulkan sudut ni. Bila kita ada sudut begini, okey, nilainya di situ dan nilainya di situ. Jadi, kita akan buat ikut kepada soalan yang kita dah fakturkan. Okey, berkemungkinan kawasan kita itu sama ada lebih besar. Kawasan yang lebih besar maksudnya berada di atas. So di atas dia bermaksud, saya kecilkan sekejap Okey. So kalau dikata lebih besar maksudnya berada di atas garisan. Bukan masalah dengan graf itu macam mana. Dia mesti berada di atas garisan. Iaitu garisan yang ini berada di atasnya. Sama juga dengan yang ini, berada di atas garisan. Jadi ada dua kawasan dia. Okey, untuk yang warna biru pula, menunjukkan kurang dari kosong. So kalau madam buat warna biru ni di sini, ada dua kawasan ataupun di dalam ni. Yang biru tu maksudnya tanda kurang dari kosong. Yang kuning tu maksud besar dari kosong mengikut soalan. Okey, mengikut soalan. Selain daripada penggunaan jadual, graf, ada satu lagi kaedah secara tersirat. Iaitu pelajar boleh menggunakan kalkulator untuk membantu kita menyemak jawapan. So kita guna kalkulator. Okey, so kita dah selesai sambungan nota nombor 5. So kita akan tengok beberapa soalan yang boleh membantu kita memahami. Okey, nombor 4 ni semalam dah siap. Nombor 5 belum belajar. Yang ini dah siap. Tahun 2012 siap dah. Okey, so sekarang saya nak buat soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6. Kita tak buat lagi. Kebetulan dia kena dengan apa yang kita baru belajar tadi. So kita problem based learning. Okay, daripada problem tu kita belajar dia punya daripada basic sehingga kepada kita faham. Okay, yang pertama ini adalah F. Yang kedua dia kata nilai F itu kita kena buat kurang sama dengan 5. Jadi madam ambil negatif 3x kuasa 2. Madam ambil yang ini tambah dengan 2x tambah dengan 13 dan madam kena buat kurang sama dengan 5 sebab itu adalah arahan soalan. Dari sini pelajar kena decide dia nak dapat graf senyum ataupun masam. Okay, senyum ataupun masam. So katakan madam memilih untuk buat graf senyum terlebih dahulu. Okay, nak buat graf senyum. Okay, jadi huruf V pula. Nak buat graf senyum. Okay, nak buat graf senyum. Jadi bila nak senyum, so kat sini jadi kosong.
So akhirnya dia jadi 3x kuasa 2 tolak dengan 2x tolak dengan 13 tambah dengan 15. Okey, katakan pelajar tak suka nombor kosong duduk belah kiri. Pelajar boleh tukar. Okey, boleh tukar. Saya akan tukar 3x kuasa 2 tolak dengan 2x. Kalau kita tak mahir algebra, jangan cuba-cuba teka. Negatif 13 tambah 15. Dapatlah positif 2 lebih besar sama dengan kosong. Kemudian kita ready untuk proses pemfaktoran. Ready untuk proses pemfaktoran dan madam akan menggunakan kalkulator. Kita tekan menu, kita gerakkan cursor ke bawah. Kemudian A ni tanda sama dengan. Tanda sama dengan kita punya ketaksamaan, inequality. Inequality. So kita pergi dekat B. Inequality. Tekan sama dengan. Okey, soalan kita nilai kuasa tertinggi ialah 2. So masukkan 2. Okey, so kita boleh pilih soalan kita mirip nombor 1, nombor 2, 3 atau 4. So daripada yang madam tengok ni, dia adalah mirip nombor 3. So madam pilih nombor 3 dan madam masukkan perkali x kuasa 2 kat situ. Ni yang madam birukan ni. Ni nilai perkali dia. Jadi kita masukkan dalam kalkulator, mula-mula 3 sama dengan negatif 2 sama dengan 2 sama dengan. Tekan sama dengan. Okey. Dapat jawapannya all real numbers Ataupun saya ada salah kira. Negatif 3x kuasa 2 jadi positif, jadi negatif. Saya salah kat mana Sebab jawapan dia all real numbers ni. Saya dah bercek sekejap Saya letak kat mana jawapan semalam Sekejap saya dah bercek. Kok saya ada silap kira. Sekejap saya tengok komen. 15. Saya masukkan tadi berapa ya? Faham. Okey. Saya salah kat sini. Thank you Aimi. Okey, saya silap kat sini tau. Ni dia. Saya pergi buat 15. Soalan sebenarnya 5. Thank you very much. Okey, ni nombor tambah dengan 5. Baru betul. So, yang tadi negatif yang ni saya tak tukar Negatif 13 tambah 5 dapat 8 kan? Negatif 8. Saya kalau congak ni tak apa pandai sangat. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Boleh. Okey. So, sekarang ni madam masukkan semula. Yang ini dah betul. Okey, jap. Okey, yang ini 3 sama dengan negatif 2 sama dengan yang hujung tu negatif 8 sama dengan. Ini jawapan dia. Kita dah dapat jawapan akhir. So kita tulis jawapan akhir dia. X kurang sama dengan. Sekejap madam salin sekejap. Jawapannya 3, 4. So sini jadi 3x. Sini x. Tolak 4 jadi sini tambah 4. Satu lagi x tolak dengan 2. Madam akan dapat jawapannya begitu. Okey. Sangat membantu. Yang tolong madam tadi sangat membantu. Kalau tak, kita akan kena semak banyak jawapan yang saya dah pernah buat kan. Sebab kadang-kadang kita memang tak jumpa dah salah apa. Okey, selepas pelajar faktor, itu yang madam kata tadi, kita nak guna kaedah grafikal. Dia pun buat graf yang senyum. Kemudian dia buat nilai yang memotong. Nilai yang memotong yang pertama nilai negatif 4/3. Iaitu nilai di sini. Satu lagi nilai yang potong adalah 2.
Okey, so sekarang ni pelajar nak lorek di mana? Pelajar jangan rusing. Okey, tengok jawapan. Mula-mula nilai pada jawapan tu ialah X. X bermaksud kawasan berlorek. Okey. Selepas X ada nombor negatif 4/3. Kita dah tulis dah. Tanda koma maksudnya ruang kosong. Okey, tanda koma maksudnya ruang kosong. Yang kawasan kuning ni adalah ruang kosong ni sekarang. Ni ruang kosong. Itu tanda koma. Kemudian kita jumpa dulu selepas koma, bacaan kalkulator adalah nombor 2. Lepas tu baru ada X. X bermaksud kawasan berlorek. Untuk dapatkan jawapan, kalau siapa yang pening-pening tu, salin je lah jawapan kalkulator tu. Yang pertama, X kurang sama dengan negatif 4/3 atau X besar sama dengan 2. Ataupun jawapan kalkulator kita tiru je lah. Okey, tiru je. 2. Tiru jawapan kalkulator. 2 kurang sama dengan X. Jawapan ini adalah untuk mencari julat nilai X. Okey, selesai nombor 6. Okey, selesai nombor 6. Madam menggunakan lengkung senyum. Okey. Tapi bukan semua pelajar yang akan ikut nak cari senyum. Kadang-kadang pelajar nampak lengkung masam tu lebih comel. Okey, so kita tidak boleh menidakkan hak pelajar yang itulah. Okey, so pelajar nampak dia nak buat yang masam. Tak apa. Okey, tak apa, tak ada masalah. Kita tolong pelajar buat yang masam. So, awak akan dapat negatif 3X kuasa 2 tambah dengan 2X tambah dengan 13 tolak 5 kurang sama dengan 0. Negatif 3X kuasa 2 tambah 2X tambah 8 kurang sama dengan 0. Pelajar faktor macam biasa. Okey, faktor macam biasa. Tetapi di sini awak akan ada nilai bila nak faktor, sini akan jadi negatif 3X. Kat sini akan jadi X. Kan? Okey, saya guna kalkulator. Saya guna kalkulator untuk awak. Okey, so saya tekan dulu. Saya try keluar dulu dan saya masuk balik. Saya reset balik. Nak suruh pelajar belajar. Okey, mula-mula menu, gerak ke Z, cari huruf B. Okey, madam pun cari huruf B. Sama dengan. Kuasa tertinggi adalah kuasa 2. Okey, so sekarang ni, soalan madam, dia dah jadi nombor 4. Okey, dia dah jadi nombor 4. Okey, kita masukkan nilainya negatif 3 sama dengan 2 sama dengan 8 sama dengan dan sama dengan. Okey, awak dapat jawapan yang sama. Awak dapat jawapan yang sama sebab soalan kita memang sama. Okey, so katakan kita nak dapat kat situ, di situ negatif. Tadi saya buat tak negatif? Okey, saya buat So kat sini saya akan dapat nilai di sini adalah negatif 4. Kalau siapa tak pasti nanti kita buat Di sini adalah 2, di sini adalah 1. Okey, saya buat random dulu nanti saya akan kira balik. Okey, kalau pelajar nak dapatkan jawapan, pelajar boleh kembang balik. Saatnya kita kembang yang ini. Bila awak kembang ni dapat negatif 3X kuasa 2. Iaitu madam nak dapatkan yang ini. Madam nak dapatkan yang ini. Okey, kemudian bila awak kembang yang belakang ni pula, awak akan dapat negatif. Negatif 6X. Kemudian negatif 4X. Dekat sini kita akan dapat detect kita salah. Okey, dekat sini kita akan dapat detect kita salah. Sebab itu saya tunjuk yang salah tu. Sebab takut pelajar ingat buat garanti betul. Bukan.
Bila awak buat, sekarang ni negatif 6 dengan negatif 4 dapat negatif 10. Sedangkan nilai awak ni adalah positif 2. Jadi mesti ada mana-mana yang salah. Okey, so katakan pelajar membuat pembetulan. Okey, katakan dia buat pembetulan. Katakan dia tak tahu nak tulis macam mana. Kat sini, tadi saya buat tolak ke tambah? Lupa dah. Apa tadi saya buat? Tambah ke tolak? Tadi tambah? Okey, kita try buat tolak pula. Okay, kita try buat tolak. Okey, bila pelajar buat tolak, sini ke sini, negatif 3x kuasa 2, maksudnya yang kuning tu betul. Okey, kemudian Meda ambil yang depan, darab ni yang belakang ni, Meda dapat positif 6x. Meda pun darab yang hijau ni pula, negatif 4x. Dan yang ini dengan yang belakang ni, Meda akan dapat positif 8. Jadi bila Meda selesaikan 6x tolak 4x tu, dapatlah seperti di atas. Itu cara pemfaktoran sekiranya kita memilih perkalinya jenis masam. Jadi kita pun kerja kena penat sikit lah. Tapi masih lagi boleh, tak ada masalah. Okey, so inilah adalah pemfaktoran yang betul. Okey, so sekarang ni daripada sini, kita akan buat graf kita bentuk masam lah sebab kita consider kita minat nilai negatif. Bila nilai negatif, graf kita akan jadi masam. Okey, bila dia masam, dia akan potong kat situ dan kita tengok nilai yang ini, nilai yang warna biru, bila awak selesaikan dia, awak dapat negatif 3x tolak 4 sama dengan 0. Okay. Negatif 3x sama dengan 4. X sama dengan negatif 4/3. Nilai di situ. Nilai di sini adalah negatif 4/3. Nilai yang ini pula kita boleh congak. Nilai di situ adalah 2. Okey. Oleh kerana tanda di sini adalah kurang, adalah kurang, jadi pelajar akan lorek kawasan yang berwarna hijau ni. Warna purple. Sebab dia kurang, dia kena bawah. Di bawah, di bawah, di bawah, di bawah. Yang ini pun di bawah, di bawah, di bawah. Jadi walaupun satu graf kita senyum, satu lagi masam, dia akan memberikan jawapan yang sama, iaitu yang ini adalah X kurang sama dengan negatif 4/3. Kemudian ada ruang kosong, tanda koma. Kemudian ada nombor 2. Kemudian ada kawasan berlorek. Jawapan tetap sama, cuma satu guna senyum, satu guna masam. Kalau siapa tak nak pening dekat pemfaktoran, pilih senyum. Pilih senyum, jadi kita tak payah fikir detail. Sebab bila perkali negatif ni, kalkulator akan memberikan jawapan yang palsu. Dia bagi pemfaktoran yang palsu. Jawapan akhir sama tapi pemfaktoran yang palsu. Okey, Meda buka kepada soalan untuk nombor 6. Kita bincang solving inequalities. Penyelesaian bagi ketaksamaan menggunakan satu senyum, satu masam. Okey, Meda buka, silakan. Boleh? Hari ni chapter 5 tak ada ni. Chapter 5 duk study yang dia nak SPM besok English kan. Dia study yang itulah. So tak ramailah kita. Tapi video tetap kita kena rakam. Walaupun tak ada pelajar, saya tetap akan rakam video. Sebab saya nak buat tajuk dia supaya pelajar boleh study mengikut tajuk yang dia lemah. Alright, so saya sambung. Okey, nombor yang bawah ni. Okey, kita tengok kita dah boleh jawab ke belum. Graf kuadratik. Graf fungsi kuadratik. Saya suka warna kuning sebenarnya. Fungsi kuadratik
Dengan keadaan P ialah pemalar, dia guna perkataan baru pada tahun 2013. Tidak bersilang dengan paksi X. Dia guna perkataan baru. Perkataan yang biasa kita guna ialah tiada punca nyata. Itu perkataan yang biasa kita guna. Tiada punca nyata. Kalau kita tidak bersilang, maksud yang samalah. B kuasa 2 tolak dengan 4AC. Okay, tidak bersilang maksudnya kita kena guna kurang dari kosong. Itu ya, kata kunci untuk tahun 2013. First time dia guna ayat baru. Okey. Daripada yang dia bagi warna kuning, kita dapati nilai perkali bagi X kuasa 2 adalah P. Perkali bagi X kuasa 1 negatif 2. Perkali bagi X kuasa kosong ialah negatif 3. Okey, semua nilai dah ada, Meda akan masukkan ke dalam rumus. Yang pertama, Meda pesan kalau nombor tu negatif, kena letak dalam kurungan kuasa 2. Tolak 4. A madam ialah P. C madam ialah negatif 3. Okey, kurang dari kosong. Okey, kita tak sempat nak buat kuadratik sebab dia dah mati. Okey, negatif 2 kuasa 2 dapat 4 tambah dengan 12P kurang dari kosong. 12P kurang dari negatif 4. P kurang dari negatif 4 bahagi 12. Maka P kurang dari negatif 1/3. So, Meda dapat, dia kata cari julat. Bila ada perkataan julat, okay, ada perkataan julat, maksudnya dia nak menggunakan tanda selain daripada tanda sama dengan. Itu maksud julat. Tanda kurang ke, besar ke, itu maksud julat. Okay. Sementara tu, Madam cuba tengok yang semalam, answer. Answer kita dah buat. Cuma pelajar kena rajinlah buka ni kan. Ni tahun 2000 tadi. 2013. Ni dia tadi, jawapan yang tadi. Ni. Mula-mula saya mengajar, saya memang buat skema jawapan. Ini kali kedua ni, round yang kedua ni. Cycle kedua, saya dah boleh buat tanpa answer scheme. Tapi sebab nak check jawapan akhir, saya buka lah. Okay, yang tadi pun saya nak buka tadi, kes yang inilah sebab kita tersalah tu. Kalau saya rujuk sini, kita dapat jawapan lah. Tapi ada kawan kita tegur tadi, saya tak payah buka. Alright. Boleh faham ke? Soalan nombor 5? Boleh tak? Okay, saya cuba cari satu lagi soalan. Nombor 6 saya tak ajar lagi. Sebab kita baru separuh. Nombor 6 belum ajar. Nombor tahun 2014 ni saya dah terang sebab dah nampak contoh-contoh ni. 2014 yang ini belum lagi ajar. Yang ni dah boleh buat ni. Okay, yang ni dah boleh buat. Saya cari yang mudah dulu Belum. Okay, so kalau yang ini kita nak buat, kalau nak buat soalan nombor 5. Okay, kalau nak buat yang ini, contohnya dia bagi diberi negatif 7 ialah satu daripada punca persamaan kuadratik. Apakah maksud punca? Okay, apakah maksud punca? Punca tu ialah X.
sama dengan -7. Itu maksud punca. Kemudian dia suruh kita cari nilai K. Okay, kita masukkan dalam ni. So sekarang ni saya ada nilai X di situ. Ni ada nilai X. Nilai X itu saya ganti dengan -7 tambah dengan K kuasa 2 sama dengan 16. Okey, kemudian perhatikan betul-betul soalan kalau saya boleh padam yang ini. Soalan minta kita cari nilai-nilai. Nilai. So ini satu jawapan, ini adalah jawapan kedua sebab dia nak nilai-nilai. Jadi kita pun pening macam mana nak suruh jadi dua jawapan. Okey, begini kisahnya. Kita tak payah kembang kuadratik ni, tak payah. So media ada sekarang -7 tambah dengan K. Kuasa 2, medium bawa pergi sebelah kanan. So dia akan jadi punca kuasa 2, 16. Dan bila punca kuasa, yang ini biasanya tertinggal di sekolah. Mesti buat tambah dan tolak. Okey, jadi -7 tambah dengan K sama dengan +4. Satu lagi, -7 tambah dengan K sama dengan -4. Sebab punca kuasa 16. Punca, saya kena keluar Asad. Ni, keluar Asad. Okey, punca 16. Jawapannya 4. Cuma satu ada tambah, satu ada tolak. Okey, satu tambah, satu tolak. Jadi bila dia nak cari nilai K, K sama dengan 4 tambah 7. K yang pertama adalah 11. Yang kedua, K sama dengan -4 +7. Kalau kita tak boleh, kita tekan je kalkulator. -4 tambah 7. Kita akan dapat jawapan +3. Jadi kalau dia tanya, cari nilai-nilai K. K yang pertama adalah 3. K yang kedua adalah 11. Selesai dah. Kita sempat buat 3 soalan. Okey, media buka kepada perbincangan, silakan. Okey, episod kedua kita masih buat benda ni tetapi lebih dalam. Okey, yang mana lagi rasa tak boleh? Boleh. Boleh. Yang tinggi saya tinggal dulu tau. Sebab kita nak suruh awak yakin dahulu. Saya tak pergilah yang susah-susah sikit ni. Saya hold dulu bagi pelajar mahir dahulu. Dia mudah, cuma dia panjang sikit. Dia panjang sikit je. Kalau ikutkan yang kita belajar tu, setakat yang kita belajar hari ni, episod yang kedua hari ni, kita sebenarnya dah boleh buat beberapa soalan. Okey, so untuk esok, sebab esok hari Selasa kita cuti. Kita cuti kelas AdMed. Sebab media ada kelas dengan pelajar di matrikulasi hari Selasa. Program apa-apa hari Selasa. So besok kita cuti. Hari Rabu, media akan masuk yang satu lagi iaitu sebelum ni kita belajar persamaan kuadratik. Hari Rabu ni kita akan pergi kepada fungsi. Fungsi, so ada FX lah. Kuadratik yang nilai belakang masih lagi sama. Cuma bezanya ialah dia bukan lagi bersamaan dengan kosong. Yang ini kita huraikan tadi sebab sama dengan kosong. Sekarang tak bersamaan dengan kosong. Itu kita akan belajar pada hari Rabu. So esok hari cuti. So yang tingkatan 4 besok bolehlah nak buat kerja-kerja lain. Bolehlah. Kita enjoy sekejap besok. Okey, itu saja daripada madam.
Jumpa hari Rabu. Assalamualaikum. Terima kasih, Madam. Okey, sama-sama.